Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita akan tengok cara untuk menjawab paper 2 part 2 guided writing. Kertas 2 bahagian 2 guided writing. Okey, mula-mula sekali format. Untuk format, dia lebih kurang macam tulis artikel lah. Artikel ni karangan yang formal. Jadi pastikan bahasa yang formal. Selepas tu pastikan buat dalam 125 sehingga 150 perkataan sahaja. Tak payah buat banyak-banyak. Senang kata, untuk menulis esei ni pastikan quality over quantity. Kalau tulis banyak-banyak pun, tapi kalau banyak salah tak guna juga. Okey, untuk tips, mula-mula sekali sebelum jawab, identify task atau keywords in the question. Kenal pasti apa kehendak soalan, kata kunci yang sesuai lah, yang ada di dalam soalan. Selepas tu use appropriate connectors, guna kata hubung ataupun penanda wacana yang sesuai. Give opinions ataupun suggestions in conclusion, bagi pendapat ataupun cadangan kamu semasa tulis perenggan penutup nanti. Pastikan karangan kamu dibuat dalam 3 ke 4 perenggan sahaja. Do not waste too much time. Jangan bazir masa, sebab kalau kamu bazir masa, kamu tak sempat nak jawab soalan part 3 nantilah. Okey, mula-mula sekali kita tengok connectors. Ini contoh saya bagi 5 jenis connectors. Connectors pertama untuk listing points, yang kedua expressing contrast, yang ketiga giving opinion, concluding, dan last sekali giving example. Okey, untuk listing points kita guna untuk memperkenalkan isi lah. Okey, ada 3 highlight kat sini. Yang warna hijau ni untuk isi yang pertama, firstly ataupun first and foremost, pertama sekali lah. Lepas tu yang kuning ni adalah isi-isi yang seterusnya, besides, in addition, tambahan pula, furthermore, lebih apa ni, tambahan pula jugalah, moreover, apart from that, other than that. Dan last sekali adalah yang warna biru ni untuk point yang terakhir, untuk perenggan isi kamu, point yang terakhir. Yang ni lah. Finally, lastly, last but not least, lepas tu expressing contrast. Expressing contrast ni adalah untuk kamu memperkenalkan point yang berlawanan dengan point asal. Dia macam contoh, point pertama kamu cakap pasal perkara yang positif lah kan. Okay. Jadi kalau point kedua kamu pula, kamu nak cakap pasal benda yang negatif, boleh guna expressing contrast, macam however, walau bagaimanapun, on the other hand, although, ataupun yang but atau while lah untuk simple. Untuk yang cara yang simple sikit guna but atau while lah. Tapi kalau nak markah connector yang lebih tinggi, guna however, on the other hand, although. Lepas tu giving opinions. Giving opinions ni untuk connectors untuk bagi pendapat ataupun suggestion lah, cadangan. In my opinion, pada pendapat saya. In my views, pada pandangan saya. Samalah semua ni pun. Selepas tu concluding. Concluding adalah untuk connectors untuk perenggan penutup. Untuk contohnya in short, in conclusion, as a conclusion. Dan last sekali giving examples. Ni penanda wacana untuk giving examples. Macam contoh, for example, for instance. Ataupun yang lebih simple, such as, like. Cuma beza dia such as ni di tengah-tengah ayat lah. Kalau for example dan for instance ni dia di awal ayat. Okey, ni contoh soalan part 2. Dalam contoh ni kamu tengok dekat atas sekali ada arahan. Di arahan ni dia beritahulah nak jumlah 125 sehingga 150 perkataan in an appropriate style. Dengan style ataupun bahasa yang bersesuaian, bahasa yang formal lah. Okay, dekat sini kamu boleh tengok dia ada soalan, dia ada 2 bahagian. Bahagian pertama yang di atas ni dan bahagian kedua. Okay, untuk bahagian pertama ni
Fokus kamu dekat bahagian pertama ni adalah untuk buat intro. Untuk intro kamu fokus dekat yang atas ni. Yang dekat bawah ni ada 3 main point ni. Ini adalah kamu guna bila nak buat isi lagi, perenggan isi. Okey, ini structure ataupun bentuk karangan part tu lah. Mula-mula sekali mula dengan intro, lepas tu perenggan isi. Perenggan isi buatlah 2 atau lebih. Dan last sekali conclusion, penutup. Okey, untuk intro, writing and introduction. Okey, sekarang kita tengok cara nak tulis pendahuluan dulu, introduction. Mula-mula sekali perkenalkan, introduce the main topic. Perkenalkan topik utama. Lepas tu give simple explanation, bagi penerangan yang simple tentang main topik tadi, tentang topik utama. Dekat explanation tu kamu bolehlah letak latar belakang dan problem statement, penyataan masalah. Kamu nak letak dua-dua boleh, nak letak satu sahaja pun boleh. Yang ketiga, do not include the points in the question. Yang ni penting. Dekat soalan tadi kan saya kata ada dua bahagian kan, yang atas dan bawah. Yang bawah ni points, main point. Yang ni jangan letak dalam intro. Yang 3 point dekat bawah ni jangan letak dalam intro. Intro kamu fokus dekat sini je. Main point dia ada dekat sini. Main topic dia ada dekat sini. Kat point-point yang 3 ni, ni untuk perenggan isi. Jangan letak dalam intro. Insert your thesis in the last sentence. Di ayat yang terakhir sekali dalam perenggan intro kamu, letak thesis. Okay, jom kita tengok macam mana saya buat. Okay, ini contoh soalan yang saya akan jawab lah. Okay, dekat sini saya dah merahkan dah. Dekat dalam kotak ni saja yang kamu perlu fokus bila nak jawab intro. Okey, contoh soalan dia, your class has been discussing on ways to spend their money wisely. Okey, kelas kamu telah berbincang cara-cara nak berbelanja duit dengan cermat. And your teacher has requested you to write an essay about what you should spend your money on during these trying times. Dan cikgu kamu telah minta kamu buat essay, tulis essay tentang apa yang patut kamu belanjakan during these trying times, semasa masa-masa yang susah ni lah. Masa-masa yang susah tu ikutlah masa pandemik, boleh jadi masa susah, masa kenaikan harga barang pun sama boleh. Jadi ini terpulang dekat kamu lah, apa kamu nak buat masa susah tu, apa yang kamu nak tulis, tak kisah. In your essay you should write about okay, yang bawah ni buat untuk isi, tak payah, jangan letak dalam intro. Okay, dekat sini kamu bila baca soalan ni, kamu boleh tengok yang main topik utama ni adalah tentang berbelanja duit dengan cermat. Jadi itulah main topik. Jadi intro kamu fokus tentang ini saja. Ini contoh intro yang saya dah buat. Okay, saya dah ada warnakan. Yang warna kuning ni penyataan masalah lah. Kalau contoh dalam intro tadi dia ada masalah kan, belanja duit during this trying times, masa-masa yang sukar. Jadi itu penyataan masalah lah, macam mana kita nak belanja duit di masa-masa yang sukar. Okey, untuk penyataan masalah saya, masa-masa yang sukar tu saya letak pandemik. Ada soalan dia bagi tahu secara direct lah, terus terang masalah dia apa. Ada soalan memang dia letak terus pandemik ke, kenaikan harga barang ke. Cuma dalam soalan ni saya bebas lah, jadi saya pilih pandemik lah. Jadi ini penyataan masalah. Yang merah ni pula main point, main topik dalam soalan tadi. Lepas tu ni huraian dan yang hijau ni thesis. Kan thesis dia ayat yang terakhir dalam perenggan. Jadi ini thesis saya lah. Okey, kita tengok. Saya start dengan problem statement. The COVID-19 pandemic was a challenging time. Jadi masalah saya adalah zaman COVID-19 hari itu sangat mencabar. It taught us to spend our money wisely. Ia mengajar kita untuk
berbelanja duit dengan cermat. Ni main topik yang dibincangkan dalam soalan tadi. Okay. Saya kaitkan dengan masalah ni lah. Lepas tu kita huraikan, bagilah background info sikit. Many are affected. Masa COVID-19 hari tu banyak yang terkesan, and some even lost their main source of income ataupun job. Banyak yang terkesan dan ada juga yang kehilangan pendapatan ataupun kehilangan kerja. People should not waste their money on unimportant things. Oleh sebab itu, manusia tak patut membazir duit membeli barang-barang yang tak penting lah. Because of this, oleh sebab itu, it is important for everyone to be more cautious and know how to spend their money carefully. Sangat penting untuk semua orang untuk berhati-hati dan tahu macam mana nak berbelanja dengan cermat. Okey, thesis dekat akhir ni, thesis ni fungsi dia adalah untuk bagi pembaca tahu karangan kamu ni, tujuan kamu tulis karangan ni sebab apa. Apakah yang akan dihuraikan dekat perenggan isi lah, perenggan body. Dia sebab apa saya letak di hujung ayat intro adalah supaya perenggan intro ni dan perenggan isi kamu nanti dia berhubung, berkait. Karangan jadi kemas. Jadi sebab dekat perenggan isi nanti kamu nak bagi tahu kan cara untuk berbelanja dengan cermat. Jadi saya letaklah dekat thesis. Tujuan saya tulis essay ni adalah untuk memberitahu yang it is important for everyone to be cautious. Penting untuk semua orang hati-hati dan know how to spend their money carefully. Tahu macam mana untuk berbelanja duit dengan cermat dan ataupun berhati-hatilah. Jadi dah siap intro, kita tengok body, perenggan isi. Untuk perenggan isi pula, mula-mula sekali, apa yang kamu perlu buat adalah untuk introduce dan explain main points. Memperkenalkan dan menghuraikan main points. Main points adalah 3 poin yang dalam soalan tadi lah. Cara nak explain, cara nak huraikan adalah start with a simple topic sentence. Mulakan dengan ayat topic sentence. Selepas tu, provide explanation, bagi huraian. Dan bagi example, bagi contoh. Pastikan kamu guna connectors yang bersesuaian. Okay, sekarang kita tengok body pula. Tadi intro kita dah fokus dekat topik utama dia, cara untuk berbelanja dengan cermat. Jadi dekat isi kita jawab 3 poin yang dia nak ni. What should you buy? Apa yang kamu patut beli? Reasons for your choice. Sebab kenapa kamu pilih barang-barang tadi yang kamu jawab ni, yang di first ni. Dan last kali, where do you often purchase these items? Dekat mana kamu beli? Okey, ini contoh body paragraph saya. Saya dah pecahkan kepada 3 bahagian lah. Jadi satu bahagian, setiap bahagian ni menjawab satu main point. Okey, yang ni terpulang dekat kamu. Kalau kamu rasa isi kamu ni, perenggan ni macam tak banyak kan, kamu boleh gabungkan jadi satu perenggan, tak ada masalah. Cuma saya pecahkan jadi 3 ni supaya senang untuk kamu tengok lah. Okey, jom kita tengok satu-satu. Okey, main point pertama, what should you buy? Apa yang kamu patut beli? What you should buy? Kita start dengan topic sentence. Topic sentence ni kita jawab je soalan dia. Jawab soalan yang dekat sini ni, soalan main point ni, tapi tak payah hurai lagi. Okay. Firstly, the things we should buy are necessary items. Benda yang kita patut beli adalah benda-benda yang penting. Itu topic sentence. Cuma dalam contoh ni saya gabungkan topic sentence dan example. Saya gabungkan dalam satu ayat lah. Okay. Pertama sekali, benda-benda yang kita patut beli adalah necessary item seperti such as food and clothes, seperti makanan dan pakaian. Okay, dah ada topic sentence, kita huraikan. In addition, we must be smart in spending on things so that they are worth the price paid. Tambahan pula, kita mestilah berhati-hati bila berbelanja supaya barang-barang yang kita beli tu berpatutan dengan harga yang dibayar.
Do not spend on expensive food and branded clothes. Tak perlu nak berbelanja dekat makanan-makanan yang mahal dan pakaian-pakaian yang berjenama. Most importantly, we need to budget ourselves. Yang paling penting sekali, kita perlu ada budget lah. Perlu berjimat, ada budget. Okay. Ini contoh body lah. Ini contoh jawapan saya untuk main point yang pertama. Saya mula dengan topic sentence. Saya bagi contoh dulu, lepas tu saya hurai. Tak kisah pun kalau kamu nak bagi contoh dekat hujung-hujung ayat, hujung-hujung perenggan pun tak ada masalah. Ikut kesesuaian lah. Macam contoh dekat isi yang ketiga ni, main point yang ketiga ni, saya buat contoh di akhir ayat. Jom kita tengok contoh ketiga. Okay, contoh ketiga, soalan tanya, where do you often purchase these items? Dekat mana kamu beli barang-barang ni? Okay, mula-mula sekali start dengan topik sentence. Kita jawab kehendak soalan dulu. We should purchase our daily stuff ataupun daily items nearby. Kita patut beli barang-barang harian ni di tempat-tempat ataupun di kedai-kedai yang berdekatan. Dah jawab baru hurai. Don't go for a shopping spree in a fancy mall. Huraian saya, tak payah, tak perlu untuk pergi bershopping di fancy mall, di mall-mall yang mewah lah. Located miles away, yang terletak jauh dari kamu. Get them at grocery stores nearby. Dapatkan di kedai-kedai runcit yang berdekatan. That offers great discounts. Yang menawarkan great discounts. Yang menawarkan diskaun-diskaun yang banyak lah. Such as Lotus or Giant. Contohnya dekat Lotus ataupun dekat Giant supermarket lah. And walk there if you can. Dan kalau boleh, jalan kaki. Nak tambah lagi boleh lah. Kenapa perlu jalan kaki? Sebab untuk jimat minyak, jimat masa, boleh huraikan. Cuma saya stop dekat sini lah, sebab saya tak nak buat banyak-banyak kan. Okay, dah siap body, kita tulis conclusion. Ingat, conclusion ni adalah mula-mula sekali kamu perlu conclude your whole essay. Conclusion ni adalah tempat untuk kamu rumuskan keseluruhan essay kamu, daripada intro sampailah body. Jadi mula-mula sekali untuk rumuskan keseluruhan essay ni, kita mulakan dengan introduce the thesis again. Kita letak balik thesis kita yang kita guna dekat intro tadi. Cuma penting dekat sini adalah try to paraphrase. Kalau boleh jangan salin sebiji-sebiji thesis tu. Try, cuba untuk ubah ayat kamu sikit, ubah bahasa tu sikit. Selepas tu summarize the points in the body. Selepas dah perkenalkan thesis, rumuskan perenggan isi, poin-poin penting dekat perenggan isi. Poin-poin penting ni topik sentence tadilah. Tengok balik ni topik sentence ni. Ni adalah perkara yang perlu kita letak dalam conclusion lah, yang perlu kita rumuskan. Sama macam intro, jangan salin sebiji-sebiji. Ubah ayat ataupun rumuskan, jadi bagi pendek lagi. Lepas tu add opinion atau suggestion, tambah pendapat ataupun cadangan. Cuma dia not crucial, dia tak penting lah. Kalau kamu rasa kamu tak cukup masa ataupun kamu blank kan, tak tahu nak hurai macam mana, tak payah isi, tak payah letak opinion atau suggestion. Keep it short and simple lah. Buat secara ringkas, jangan bazir masa. Ni contoh conclusion. Okay, conclusion ni berdasarkan perenggan intro dan perenggan isi yang saya buat tadi. Okay, mula-mula sekali ni yang hijau ni adalah thesis yang saya letak dalam intro tadi, saya letak balik dekat conclusion. Mulakan dengan letak balik thesis. Cuma jangan salin sebiji-sebiji. Cuba ubah ayat. Okay, jom kita tengok balik thesis kita tadi. Thesis kita, it is important for everyone to be cautious and know how to spend their money carefully. Penting untuk semua orang untuk berhati-hati dan tahu bagaimana nak berbelanja dengan cermat. Jadi thesis kita bagaimana nak berbelanja dengan cermat. Okay, jadi dekat conclusion saya letak to conclude, it is crucial, penting to spend money carefully. Penting untuk berbelanja dengan cermat.
especially during the pandemic. Lebih-lebih lagi sewaktu pandemic. Saya kaitkan dengan pandemic sikit. Tapi kalau kamu letak sampai spend money carefully pun dah cukup. Cuma kamu tak dapat markah yang lebih lah. Dah letak thesis, kita letak balik summary of body. Yang warna pink ni summary of body ataupun rumusan perenggan isi kamu tadi. Tengok balik dekat perenggan isi, tengok topik sentence, kita letak benda yang kita patut beli, pakaian dan makanan. Sebab kenapa kita nak beli adalah is because they are items that we use the most daily. Adalah sebab kerana ialah barang-barang yang kita akan guna setiap hari lah, barang yang penting. Lepas tu isi yang terakhir, we should purchase our stuff nearby. Kita patut beli barang-barang tadi di kedai yang berdekatan. Okay, jadi rumuskan ketiga-tiga point tadi. Okay, rumuskan balik ketiga-tiga point tadi. The way to do that is by buying important daily items. Cara untuk berbuat sedemikian, cara untuk berbelanja dengan cermat lah kan. Okay, cara untuk berbuat sedemikian adalah by buying important daily items, adalah dengan membeli barang-barang harian yang penting sahaja, while at the same time, dan pada masa yang sama, minimizing our expenses, mengurangkan perbelanjaan. Ini adalah rumusan saya untuk ketiga-tiga perenggan isi saya. Dan selepas tu bagi cadangan. Lastly, I suggest for everyone to sign up for online banking. Ingat, cadangan dia mestilah benda yang baru lah, benda yang tak disebut dalam perenggan isi ataupun dekat intro. Sebab tu dia panggil cadangan kan. Lastly, I suggest, saya cadang for everyone to sign up for online banking. Semua orang untuk daftar online banking, sebab it enables to monitor our spending easily. Sebab ia membolehkan kita untuk memantau perbelanjaan kita secara mudah. Ingat, kalau macam masa tak banyak ataupun kamu blank, tak tahu nak bagi cadangan apa kan, tak payah letak. Okay, dah siap semua tu, tamatlah karangan. Jadi baik, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Saya harap kamu semua faham. Kalau ada soalan boleh tanya di ruangan komen lah. SPM pun dah tak lama lagi, jadi saya harap kamu semua boleh faham lah dan usaha dengan bersungguh-sungguh. Sebab esei ni bagi saya adalah kertas dua ni lah adalah kertas yang paling mudah untuk kamu dapat markah. Okay, baik, itu saja. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Share video ni pada kawan-kawan kamu yang ada masalah untuk menulis karangan lah. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih.